Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria daripada kami untuk Minggu Baru 26 Jun 2023. Dan hari ini kami harapkan perhatian anda untuk kita lebih bersemangat. Sebab apa, hari ini adalah hari Isnin. Memulakan hari dengan senyuman, dengan semangat baru insya-Allah. Betul. Syirah sihat? Syirah sihat, alhamdulillah. Fatin sihat? Alhamdulillah. Macam Fatin katakan tadi, hari ini hari Isnin. Saya kira ramai di kalangan penonton, dalam kalangan penonton mula berkira-kira hari ini Isnin. Okey. Selasa, Rabu, Khamis kita nak hari raya Aidiladha. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari cuti hujung minggu yang agak panjang. Jadi pastikan anda semua dah buat perancangan dengan lebih awal, kenderaan telah diselenggara dengan baik dan segala persiapan dibuat dengan lebih awal supaya perjalanan kita dapat berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Dan sepanjang kita nak meniti hari ke hari yang itu, Syirah, kita harapkan kita pun boleh menjaga kesihatan kita juga. Sebab apa, kita nak orang kata berkunjung, nak berkumpul sisi keluarga kan. Jadi kita nak sihat-sihat saja. Tapi hari ini menariknya 26 Jun, yang mana saya kira mungkin rata-rata daripada kita yang memang rasa macam sekejapnya dah nak hujung bulan kan. Tapi tak apa kebaikan yang kita dah lakukan untuk hari ini, insya-Allah kita bawa kepada bulan-bulan yang seterusnya, insya-Allah. Ya, betul tu Fatih. Hari ini Isnin, sebagaimana yang kita telah wawarkan di sosial media, ada satu lagi topik yang ingin kami bincangkan dengan anda, yang ingin kami bawakan kepada anda untuk kita cari kebahagiaan kita sendiri. Akan tetapi sebelum itu, jom kita tengok ada sesuatu di TikTok yang ingin kami kongsikan. Jom. Makin bertambah usiaku, makin aku sedar yang aku dah tak nak cari kebahagiaan. Apa yang aku nak fokus cari adalah ketenangan. So kalau member dah tak nak ajar lepak, it's okay, tak ada hal. Aku boleh lepak sendiri. Kalau aku susah, kau tak nak tolong, tak ada hal. Aku hadap sendiri. Kalau kau dah tak nak berkawan dengan aku, tak ada hal. Aku berkawan dengan mana yang sudi. So kalau kau baik dengan aku baik dengan kau. Kau hormat aku hormat kau. Kau sayang aku sayang kau. Kau support aku support kau. Apa yang kau nak terasa sangat? Kau kawan je lah dengan semua orang. Tapi dalam berkawan ni, kau kena faham, kena terima hakikat ni. Kau bukannya prioriti dalam hidup semua kawan-kawan yang kau ada. Kalau ada kawan yang membuatkan kau rasa kau tu penting, untuk dia kau buat yang terbaik. Tapi kalau kau rasa kau tak diperlukan kawan kau buat je lah hal kau. Apa? Kau tak boleh bahagia ke kalau tak ada kawan kau? Kau tak boleh bahagia ke kalau kau sendirian? Bahagia ni bukan bergantung pada kawan-kawan kau. Bahagia ni bergantung pada diri kau sendiri. Kau dah besar lah. Kau boleh bahagia walaupun sendirian. Tak marah. Nasihat. Orang akan mula nampak kita as orang jahat bila kita dah mula fokus pada kebahagiaan kita sendiri dan bila kita letak diri kita as priority. Wow. Okey, yang nombor 2 tadi abang tadi tu cakap, sebenarnya bahagia ni bukan terletak kepada orang lain. Betul. Sebenarnya bahagia ni kita yang cipta untuk diri kita sendiri. Tetapi bagaimana pula nasib untuk mereka yang mungkin keseorangan daripada awalnya anak yatim piatu ataupun memang belum lagi ada rezeki untuk mendirikan rumah tangga, tak ada siapa-siapa. Bagaimana untuk mereka mencari kebahagiaan mereka sendiri? Betul tu Fatih. Mungkin kita sebagai orang luar kita lihat ala kesiannya dengan kedudukan dia hidup sebatang kara, mungkin ibu tunggal ataupun lamanya dia ni tak kahwin-kahwin, belum kahwin-kahwin lagi. Tapi sebenarnya mereka ini bahagia dengan hidup sendiri. Boleh buat keputusan sendiri, boleh me time seorang diri dan sebagainya. Dan itu yang kita nak bincangkan pada hari ini dengan topik kita bahagia sendiri. Ya, dan bahagia sendiri ini sebenarnya memang cukup meluas dan juga hari ini kita akan bincangkan lebih terperinci lagi dengan 2 tetamu kita di studio. Jadi kalau anda penonton di rumah, jangan tunggu sahaja. Kalau ada soalan, kalau apa-apa pandangan anda, boleh kongsikan di Facebook kami. InsyaAllah kalau kami berkesempatan, kita akan kongsi dan juga panjangkan kepada tetamu kita sebentar nanti. Betul tu Fatin. Dan Facebook kami sekali lagi
Wanita Hari ini dan juga IG serta TikTok kami WHITV3. Sebelum itu, kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa lagi. Bahagia Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Dah tak ada jodoh tu dah lah. Ha? Tak payahlah nak ingat-ingat lagi. Bukan pasal tu lah. Habis tu? Pasal apa pula? Adalah hal sikit kat office. Kau tu Zack, kau dengan kerja kau tu dah tak dapat dipisahkan dah aku tengok. Ha? Macam mana orang nak kat kau? Zack, bagilah diri kau tu masa sikit. Hang ni kan geram ni aku ni. Lah aku buat apa benda pula kali ni? Dia boleh tanya dia buat apa? Kau tu yang macam Cinderella dah aku tengok. Patutnya umur-umur macam hang ni dah ada anak, dah kahwin, senang hidup. Makan cepat. Nanti lambat pula pergi kerja. Baik, bos. Kan bagus kalau kahwin, boleh isteri tolong kejutkan. Tak payah nak harapkan mak. Alah, nanti-nanti je lah, Mak. Malas saya nak fikir. Banyak benda kita nak fikir, Mak. Habis tu, sampai bila tak nak fikir pasal kahwin? Zack kena ingat ya. Umur Zack makin lama bukannya makin muda tau. Makin lama makin tua. Okeylah tu, Mak. Makin tua, makin laku. Menjawab. Jawablah. Mak, kalau Zack tak nak kahwin, boleh? Kenapa susah sangat nak kahwin? Cuba bagi tahu dekat mak, kenapa susah sangat nak kahwin? tua makin laku. Itu antara sedutan drama Duda Telajak Laris yang mungkin ada mengena jugalah dengan topik kita hari ini, bahagia sendiri, yang kita nak kupaskan bersama dengan tetamu kita di studio. Betul tu Fatin, dan tetamu kita di studio, kalau boleh saya perkenalkan di sebelah Fatin, Betty Benafia. Assalamualaikum. Sihat ke? Sihat. Ceria. Kita nak hari seri tau. Betul. Dan di kanannya pula adalah Amin Idris selaku perundi motivasi. Amin, saya nampak memang sihat walafiat. Sihat. Alhamdulillah. Ini pun tak kurang berserinya juga. Tak kurang. Berseri dari masuk tadi. Sebab dia dekat buka je muka dia lagi. Nampak kat rezeki tu dah. Dengan muak sudah ya. Okey, baik. Kita nak teruskan Syira, kita nak bacakan dulu komen-komen penonton kita yang dah ada pun beberapa di Facebook tu. Kita bacakan dahulu daripada Maya Muhammad, katanya, sementara menunggu jodoh yang masih tak kunjung tiba, saya sudah mencipta kebahagiaan saya sendiri. Berpuluh tahun yang lalu, saya bahagia sendiri dengan membuat atau membeli apa saja yang saya suka tanpa gangguan dari sesiapa. Bila sudah biasa, rasa selesa pula. Maksudnya Maya lebih rasa selesa, bahagia untuk diri sendiri. Okey, ini pula daripada DR Siti Farhan. Kadang-kadang berseronok seorang diri lagi seronok berbanding berseronok dengan orang lain, sebab risau orang lain tu tiba-tiba ganggu keseronokan kita. Wow, faham maksudnya. Kadang-kadang kita tak kenal orang. Betul. Orang kadang-kadang kawan dengan kita ada sebab ataupun betul ikhlas ke suka orang kata nak luangkan masa dengan kita. Ini sebenarnya kita nak kongsikan macam-macam kata kerena ataupun bahagia itu pun kalau kita melihat sangat-sangat meluas dan juga subjektif untuk setiap daripada kita. Mungkin Amin nak mulakan perbincangan kita hari ini. Bahagia sendiri, Amin. Ada beberapa perkara yang kita kena establish dulu. Pertama, lain padang, lain belalang. Lain orang, lain latar. Dalam hadis pun kita akan bertemu banyak Nabi ditanya dengan soalan yang sama, tapi Nabi memberi jawapan berbeza. Soalan yang sama, contohnya Nabi ditanya ajil a'malul afdal, apakah amalan paling afdal? Dan bila Nabi dengar jawapan itu, ada sahabat Nabi jawab al-imanu billah, beriman pada Allah. Ada sahabat Nabi jawab al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ada sahabat Nabi yang tanya Nabi jawab birrul walidain. Kenapa Nabi jawab dengan jawapan berbeza? Bukannya Nabi tak konsisten jawapannya, tapi Nabi jawab berdasarkan latar orang bertanya. Birrul walidain, itu orang tua. Buat baik pada orang tua. Pada kedua orang tua, kedua ibu bapa. Nak sebut Nabi mengiktiraf kepelbagaian latar dan Nabi meraihkan kepelbagaian tersebut. Sama juga bahagia. Bahagia ni lain cerita, lain yang dihadapi, lain definisi bahagia dia. Subjektif. Ada orang bahagia dia dengan bercucuk tanam. Okey. Bagi dia itu dah heaven. Ada orang bahagia dia ride motor. Ada orang cukup sekadar duduk rumah, boleh buka Netflix, makan aiskrim seorang, buka aircon paling sejuk. Itulah heaven bagi dia. Lain orang, lain bahagia.
ada orang bahagia dia ialah menghamparkan sejadah pada 2/3 malam, menghadap bermunajat pada Allah Jalla wa'ala. Masya-Allah. Okay. Dan cuma saya kena ingatkan juga, dalam kita bicara soal bahagia sendiri ni, jangan sampai kita rasa nak bebas tanpa ada batasan. Sebab saya bimbang dalam kita nak bahagia sendiri ni, kita tak nak orang terlibat sebab kita tak nak dengar orang nasihat kat kita. Kita tak nak dengar orang ingat kat kita. Dia kata, potong lah kau. Ini bahaya. Maksudnya dia dah terlalu dengan pendirian dia, cara dia sendiri, bahaya. tanpa dia memberi ruang dan juga peluang untuk terima nasihat. Itu situasi yang bahayalah kan. Bahaya kan? Jangan over. Okey, jangan over. Itu tak saya. Baik, kita bercerita mengenai bahagia sendiri, macam yang Amin dah explain, dah jelaskan sebentar tadi. Bahagia untuk setiap orang ni definisinya berbeza. Mungkin saya dapat TOI, saya bahagia. Fatin tak dapat TOI, Fatin dapat TOI, mungkin ada muram dekat situ. Bahagia itu arti berbeza untuk setiap orang. Kita yang saya kira saat kita mensyukuri, saat kita mula berdamai dengan takdir, itu kebahagiaan yang mungkin boleh kita dapat. Macam Betty sendiri, apa erti bahagia untuk Betty? I was about to say that, la in syakartum la azidannakum. Jadi dalam istilah bahagia ni, bukan pasal bahagia minum teh itu satu benda yang kecil, one shot. Tapi bahagia itu adalah penerimaan, accepting, macam mana you cakap tu, penerimaan takdir dan sebagainya. Bahagia ni sebenarnya terletak di hati kita, roh kita, dari hati kita. Bagaimana kita nak self-love diri kita juga. Maknanya kalau kita sayang diri kita, kita kena tahu apa yang kita patut fikirkan yang boleh kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bila kita terima takdir, kita beralhamdulillah sentiasa, and insya-Allah komplain kita untuk kita komplain merungut tu akan menjadi kurang. Bahagianya apabila kita tahu limitasi kita sebagai seorang manusia dan kita tahu setinggi mana kita boleh yang boleh mencabar hati kita. Bahagia, jaga diri kita dulu. Maknanya kalau kita duduk sibuk pasal fikir loneliness, tapi kita kurang bersyukur. Kadang-kadang loneliness itulah yang terbaik takdir kita. Tapi bila kita paksa takdir kita untuk menjadi apa yang bukan Allah minta, kita pun masuk dalam satu fasa yang lain, iaitu fasa perkahwinan dan sebagainya. Di situ ada blessing and lesson kat situ. Sama ada barakah ataupun lesson for you to learn about life. Bila kita belajar bersyukur je, kita akan terima takdir kita. Kita akan tahu bilakah penentuan masa yang terbaik yang untuk kita. Jadi kita kena mencipta bahagia kita, iaitu sibukkanlah diri. Jauhkan negativity. Try to be in a positive environment support. And try to support yourself to have more self-esteem yang bagus, until you can be the best you are. Make sure, first of all, Allah kata nak bahagia, bahagiakan orang tua. Maksudnya, if we have mak bapak, redha Allah fi redha walidain wa sukhtu fi sukhtu walidain, ini means redha kita nak hidup kat dunia ni bergantung redha orang tua kita, dan kemurkaan kita di dunia ini bergantung kemurkaan orang tua kita. So maknanya dia, orang tua kita ni adalah suatu kunci kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita ada orang tua, utamakanlah birrul walidain, utamakanlah mereka. InsyaAllah jalan hidup kita akan semuanya menjadi mudah, bersedekah dan sebagainya. InsyaAllah everything. Dunia tempat masalah, dunia tempat dugaan. Jangan kamu lari ataupun merungut dengan setiap dugaan yang datang dalam hidup kita. Betul tak, Amin? Betul. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Betul ceritanya. Wow, apa yang dikongsikan Betty sebenarnya, kat rumah tu mungkin macam lebih suka mendengar yang mana dia memang betul. Saya kira apa yang dikongsikan Betty, kita mencari kepada ketenangan. Bila ada ketenangan untuk diri kita sendiri tu, baru kita rasa bahagia. Tapi ada juga mungkin pendapat masyarakat kita yang kadang-kadang kita bahagiakan diri kita ni cukup sedikit. Kalau kita melihat orang lain bahagia, itu sebenarnya kebahagiaan untuk kita. Amin. Bagus orang yang ada mindset begitu. Cuma jangan sampai kita menzalimi diri kita pula. Saya suka kata Hamka. Sekarang ni dia ada movie dekat Pawagam, ada movie tentang sejarah hidup Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Ramai duk kalut tengok Transformers, Flash kan. Apa kata tengok Hamka? Kan? Dia ni very wise, legendary superhero kan. Indonesian. Hamka sebut menahan kepahitan derita hidup sehingga kekayaan, itulah bahagia. Yang nonton, sebab saya tengok ada masa opening tadi, ada orang yang sebagai sudah tak kahwin lagi. Ada orang yang bercerai. Kan? Tak ada orang, Fatin, Syirah, yang berkahwin untuk bercerai. Tak ada. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu latar ceritanya. Barangkali penceraian itu adalah jalan terbaik untuk dia, dan berkemungkinan dengan cerai itu dia lebih bahagia daripada
dia duk menahan selama ni di dalam penderitaan perkahwinan. Tetapi harga menahan kepahitan itulah lama-lama akan menjadi kemanisan. Last sekali kita akan menghargai erti bahagia. So kita jangan cepat judge orang. Bila kata cerai mesti suami tak guna. Cerai mesti isteri yang tak boleh pakai ni. Mana kau tahu? Kan? Sebab kuasa Tuhan. Di dalam hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud, hadis riwayat Bukhari, ketika proses kejadian manusia, sebelum Allah Taala meniupkan roh, Allah Taala bagi tahu pada malaikat apa, thumma yab'atsullahu malaka, Allah Taala mengutuskan malaikat dan kata fayu'mar bi arba'in kalimatin, dan malaikat memerintahkan untuk tulis 4 perkara. Apa dia? Uktub amaluhu wa ajaluhu wa rizqahu wa syaqiyyun wa sa'idun. Maksudnya tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau deritanya. Maknanya semua benda ni dah tertulis. Cuma ada sesuatu yang ajaib yang boleh mengubah takdir. Okey. Itu nanti. Okay. Baik. Saya nak bacakan komen. Ini daripada Nur Nazam Muhammad Nur. Lain orang, lain pandang. Saya rasa bahagia apabila dapat memberi sesuatu yang terbaik kepada orang lain dan tidak mahu kerana saya orang lain rosak. Okey. Saya muskil kenapa orang rasa bahagia dengan penderitaan orang lain. Contohnya, maaf bercakap, macam orang ketiga, penyondol. Ada juga kat sini. Juga masuk. Jadi isu ini adalah dia melihat bahagia itu dari segi itu. Yang mana mencari kebahagiaan dengan memusnahkan rumah tangga orang ataupun macam tu. Kejap lagi lah kita akan kongsikan ataupun kita akan cerita dengan lebih yang kata terperinci. Betul tu Fatin. Ini baru permulaannya dan kita dah dengar juga apa kata-kata rakan kita di Facebook. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga apa pendapat rakan-rakan kita di luar sana. Jom kita tengok. Kalau bagi pendapat saya lah, itu adalah hak masing-masing. Sebab kita tak tahu orang tu nak hidup sendiri ke ataupun nak berpasangan. Sebab bagi saya kalau hidup sendiri ni, dia tidak perlu nak menjaga perasaan, hati dan komitmen yang banyak. Pada pendapat saya, benda tu bagus untuk orang tu sendiri. Sebab setiap orang dia ada masa bila yang dia tahu sendiri sama ada dia dah sedia untuk ada pasangan ataupun tidak. Jadi kalau dia fokus kat diri dia sendiri dulu dan cuba mencapai kebahagiaan diri sendiri, tu baguslah. Okey, pada pendapat saya memang tak ada masalah pun kalau macam nak hidup seorang diri. Tak payah fikir pasal minum orang, tak fikir pasal makan orang. Kalau dari segi komitmen pun memang hal sendiri je. Kadang-kadang memang orang suka macam nak settlekan mak ibu bapa dulu sebelum mencari someone untuk dikongsikan. Kalau bagi saya prefer untuk membahagiakan diri saya sendiri dululah. Bagi saya kalau kita mempunyai pasangan, kita akan bertambah komitmen dan hati, perasaan juga kita perlu jaga. So buat masa sekarang, saya rasa kalau kita hidup sendiri, kita hanya perlu fikir tentang diri kita. Dan macam orang selalu kata, kita perlu fikir tentang how to love yourself. Bagi saya buat masa sekarang ni, saya bahagia untuk diri sendiri. Sebab saya tahu apa target yang saya nak dalam hidup saya. Dan saya nak capai dulu target tu. Dan baru lepas tu saya fikir sama ada saya nak mempunyai pasangan atau tidak. Kalau dari segi kebahagiaan tu memang saya nak sendiri. Sebab kita tak boleh nak harapkan kebahagiaan tu daripada orang. Dia cuma tambahkan kebahagiaan tu dalam hidup kita. Wow, semakin panas. Yang mana kata-katanya semua seronok untuk bersendiri, bahagia untuk diri sendiri. Sebab apa? Nak capai apa yang mereka cita-citakan tanpa ada gangguan ataupun komitmen yang mungkin boleh orang kata memberi kekangan lah. Ya, betul. Dan Fatin, saya juga sebenarnya suka dengan apa yang Amin katakan tadi. Setiap orang punya latar belakang yang berbeza. Kita ada perjalanan dan kita juga ada cerita latar belakang kita yang berbeza, membuatkan kita pilih cara untuk kita melihat kehidupan dengan dari sudut yang lebih positif, dari sudut yang lebih bahagia. Betty, kalau boleh saya sentuh sedikit. Suatu ketika dahulu, Betty pernah berumah tangga dan kini kembali solo. Okey, jadi dari segi, kalau kita bercakap dari sudut kebahagiaan, apa perbezaan yang mungkin paling ketara Betty rasakan? Best lah hidup solo. Okey. Saya mungkin agak special sikit sebab saya menamat zaman bujang bukan di awal usia 20-an. Okay? Jadi saya sangat matang dari segi melihat lelaki dan juga berhubungan dengan lelaki, berkenalan dengan lelaki. Di sini perbezaannya apabila saya sudah berkahwin dan sudah bercerai, baru saya faham nikmat erti kata security. Dalam setiap kali orang kalau berkahwin, kita selalu sebut
kami doakan kamu sakinah, muhabbah, warahmah. Apa tu sakinah? Ketenangan. Apa tu muhabbah? Kasih sayang. Apa tu rahmah? Iaitu kasih sayang Allah. Jadi dalam perkahwinan tu, apabila kita dah melalui zaman tu, baru kita rasa, ya Allah, pentingnya rasa selamat dalam hati. Maknanya kita rasa tenang. Bukannya orang tu minta maaf cakap, janggut dia panjang, oh, this is must be my good duduk. Okey, tapi kita kena fikir dari dasar hati kita. Jadi bila kita cerita pasal bahagia, dia akan menyentuh hati. Hati kita. Kalau hati kita kotor, itu yang kita akan dapat melihat kezaliman seseorang, orang yang zalim itu merasa satu kebahagiaan untuk kita. Kita kena aniaya orang tu. Ini satu kebahagiaan kerana hati dia ada masalah. Jadi kita berbalik kepada hati kat sini. Jadi dari isi kata soalan tadi Syira mengatakan proses bercerai dan single ni, saya alhamdulillah melalui proses pengalaman ini, saya belajar untuk erti kata bersyukur. Kadang-kadang benda tu kecil, tak seberapa, tapi alhamdulillah, saya selalu ingat diri saya untuk sentiasa bersyukur walaupun dia kecil. Dan saya sentiasa terima takdir, inilah yang terbaik untukku. Apa je dugaan yang datang, kehilangan properti ke, kehilangan apa, kehilangan rezeki ke, what I always say, bukan rezeki aku, takdir aku begini. So when you have that kind of concept in your brain, insya-Allah you akan menjadi seorang yang kurang less problem. Tidak ada problem. Bukan tak ada problem, mesti ada. Tapi orang yang sentiasa menjadi survivor, sentiasa bersedia untuk menghadapi dugaan yang mendatang. Badai ombak yang datang kepada kita. Istilahnya begitu. Jadi, must have always positive thinking. Ingat, mood kita ni up and down. Up and down. That's why we need a positive environment support. Betul. But kita need to be inspired as well. Inspired by who? Kadang-kadang kita ada kawan yang tak betul. But we inspired. Kalau kita boleh bawa dia ke pangkal, bawa. Kalau tak boleh, leave it. Move again another one. But kita need to be inspired to move on. Not to move back. Okay? To move on. So kita need to have positive environment support always. And always kita buka diri kita kepada positivity, mendengar motivasi yang bercakap, motivator yang bercakap. Buka buku-buku motivation, music yang motivasi, Al-Quran, bacaan untuk penenang jiwa raga. It is very important for us to maintain, to keep up the positivity. Dengar jadi macam jadi kuat dan juga jadi orang kata inspirasi. Betul. Dan saya kira kita belajar untuk kita bebas pemikiran dalam menerima dan juga melepaskan. Kita nampak macam, okey, ini tak ada apa. Okey, kita filter, kita letak di tepi, kita teruskan berjalan. Betul ya? Okey, dan macam mana pula kalau mungkin ada setengah daripada mereka di luar sana yang melihat kepada bahagia itu terletak pada diri mereka sendiri. Mereka nak capai apa? Mereka lebih, orang kata, bergerak sendiri. Tak nak, orang kata, tak fikir lagi lah kahwin. Sebab apa? Dia nak mencapai apa yang dia nak capai, Amin. Dia, okey, dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, karangan Dr. Stephen R. Covey, dia sebut dalam membina kualiti diri ni, kita kena amalkan 3 perkara. Pertama, independent. Kedua, dependent. Ketiga, interdependent. Maksudnya, pertama, kita kena mampu untuk bergantung harap pada diri kita. Kita jadi seorang yang proaktif. Jangan tunggu orang ada baru kita nak boleh bahagiakan diri. Jangan tunggu orang push kita baru nak buat kerja. Jangan tunggu orang sound kita baru nak be produktif. Kita sendiri bertanggungjawab ke atas diri kita. That is proaktif. Kemudian bila menjadi seorang independent, maknanya kita ni boleh memahami orang lain. Boleh bekerjasama dengan orang lain. Bukannya jenis Lone Ranger sebagai sudah. Kita ada self motivation, kita ada self love yang sangat tinggi, tapi jangan sampai kita jadi kesumbang. Kan, kita dengan orang lain tak boleh get along, kita dengan orang lain tak boleh mingle around, tak boleh bina repo, nak menjual pun tak boleh nak bagi nasihat yang baik. Sebab apa? Kita terlalu self centered. Bahaya tak? Kan, so kita kena memahami untuk difahami. And then interdependent, maksudnya kita can work as a team pula. So benda ni penting agar balance. Bukan hanya kita boleh bahagiakan diri kita, tapi pada masa sama kita boleh membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah kita memberi manfaat pada orang lain. Cuma sekali lagi saya sebut di awal-awal tadi, jangan terlalu nak bahagiakan diri sampai tak peduli dengan orang lain. Kan? Mentang-mentanglah karaoke tu membahagiakan diri. Dia tak peduli jiran. Dia punya meraung tu, ya Allah, satu pula perumahan. Kan? Tapi kan orang lain. Itu kena berhati-hati di jalan raya. Tapi okey, saya nak tambah sikit. Bahagia juga adalah bahagia. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang. Kerana apabila kita sentiasa membanding-bandingkan, aku tak macam dia. So kita tidak akan bahagia. Kalau kita sentiasa
tak mensyukuri apa yang kita. So kita always have to remember apple and orange. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Apabila kita punya mata melihat orang lain lebih daripada kita, what we should do is kita tengok diri kita, apa kelebihan kita. Kita mesti ada kelebihan yang kita tak sadar kerana kita ada. Kita minta dengan Tuhan tunjukkan kelebihan kita ni apa, supaya kita tidak ada perasaan untuk membanding-bandingkan yang lain. Setiap manusia ni dianugerahkan Allah ada kelebihan masing-masing. Ini selalu saya jumpa di kalangan teman-teman anak-anak saya dan juga orang saya yang selalu melihat cemburu kalau kita merasa lebih, dia lebih daripada kita. Kita tak boleh terima. Tapi bahaya, kalau kita bahaya. Jadi kita kena belajar untuk menerima, tak apa, ni rezeki dia. Kita kena happy lah orang tu berjaya dan kita kena inspired untuk at least jadi macam dia. Bukannya cantas dia. Okey, ini menarik juga untuk ibu-ibu di luar sana yang mana untuk dia tanamkan orang kata pemikiran ini. Dari segi kita melihat orang, kita jangan membanding-banding, ataupun kalau ni macam SPM keputusan ataupun ada membanding anak orang tu, ini secara tidak langsung dia WhatsApp, anak I 10 A+, alhamdulillah. Yang lain macam mana ya? Dia macam apa sebenarnya? Dia mencari kebahagiaan dalam perbandingan ke bagaimana? Mungkin Amin boleh kongsikan juga bagaimana untuk ibu bapa di luar sana menanam pemikiran kebahagiaan itu pada keluarga kecil kita, pada diri kita sebenarnya. Apa Hasan Al-Banna sebut, sebelum kita nak cakap pasal membina negara, membina ummah, membina daulah dan sebagainya, dia bermula daripada fardul muslim dan juga usratul muslim, iaitu individu yang bagus dan keluarga yang bahagia. Kan, kita nak pergi jauh sembang tu pompang-pompang kan, punya gebang kebau pun terbang kan. Takut. Tapi keluarga kat rumah huru-hara tak boleh juga kan. So kita kena seimbang. And bila bercakap pasal bahagia ni, saya suka apa yang disebutkan tadi, syukur. Kan? Syukur ni ramai orang yang boleh bersabar, tapi belum tentu dia boleh bersyukur. Okey, menarik. Kata Hamka juga. Yalah, bila kita susah, sabar je lah. Tapi bila kita senang, kita bersyukur. Belum tentu. Sebab tu di dalam relationship pun, kita appreciate orang. Kan? Appreciate. Sebab yalah, dalam hidup akan ada ups and down. Kan? Bila down tu, kita lupa dah segala kebaikan, segala jasa, segala pengorbanan orang tersebut. Hanya kerana benda kecil-kecil, kita lupa segala kebaikan. Akhir sekali, berpecah belah. Kadang-kadang berdendam. Kenapa? Sifat kita tidak mahu menghargai. So bila kita menghargai orang, insya-Allah orang akan menghargai kita. What you give, you get back. Saya nak tambah lagi. Minta maaf. Banyak kita hari ini. Banyak betul lah. Tapi saya rasa isu ni kita patut bercakap pasal bahagia ni apabila kita melihat dan melabelkan orang benda yang tak betul. Contohnya sekarang tengah isu hangat pasal penyundul. Yes, pasal penyundul. Ini memang saya rasa saya tak boleh terima. Bagi saya, kenapa kita perlu labelkan orang yang nombor 2, nombor 3 sebagai penyundul? Walau macam mana pun, kita salahkan sikap. Bukan kepada label dia sebagai nombor 2 dan nombor 3. Sikap dia. Berapa banyak orang yang berpoligami hidup bahagia? Banyak. Yang kerana pemimpin dia, seorang pemimpin yang berdedikasi, yang dia tahu konsistensi kepada perempuan, macam mana dia nak mengatur perempuan. Bagi mereka yang kurang arif, pergilah belajar. Okey. Tapi untuk kita di luar, jangan kita senang-senang melabelkan wanita lain sebagai penyundul. Kita tak tahu rezeki kita, anak-anak kita nanti akan jadi penyundul ke tidak. Jadi jangan kita senang-senang bermain dengan lidah kita. Melabelkan seseorang. Okey, baik. Saya kira sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang bermain di fikiran kita. Tetapi kita kesetukan masa, mungkin saya boleh beri kepada Amin Idris untuk katakan sesuatu kepada mereka di luar sana. Carilah kebahagiaan sendiri. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Berdamailah dengan takdir. Bersabarlah. Redalah. Saya ambil yang tu je. Berdamai dengan takdir. Maksudnya pertama reda. Tapi yang kedua jangan lupa yang saya hutang tadi. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan juga Baihaqi. Nabi kata wala yuruddul qadar illa doa. Maknanya tidak ada sesiapa yang boleh menolak qadar kecuali dengan doa. Doa mengubah takdir. So jangan kita ni semua sebab kau aku ada gitu, sebab kau semua salah orang. Pernahkah kita menadah tangan bersungguh-sungguh dan berikhtiar untuk mencari bahagia? Itu dia. Itu saya rasa rumusan yang paling-paling orang kata dekat dan juga membuka mata kita semua. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Amin dan juga Better Planner, berkongsi berkenaan dengan bahagia sendiri. Tapi melihat kepada apa yang dikongsikan, sebenarnya bahagia itu meluas dan juga bukan terletak pada diri sendiri. Bagaimana untuk kita membawa ataupun menjalani kehidupan kita untuk kita mencari bahagia itu. Betul, Tuan Fatir. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Ada persembahan kan? Ada. Selepas ini. Wanita hari ini.
Sukma yang menyinari alam ini, yang terindah, kau yang istimewa. Hadirmu amat ku menanti. Aku mau hidup denganmu sehingga akhir waktu. Berikan aku hanya sedikit waktu untuk menjadi pecinta yang kau impikan. Oh, berikan aku sedikit masa, walaupun tak sempurna, aku kan coba. Oh, teringat tentang masa lalu, saat indahku bersamamu. Ku bayangkan hidupku tanpamu. Hari-hariku tak menentu. Aku mau hidup denganmu sehingga akhir waktu. Aku mau kamu sentiasa di sisiku. Berikan aku hanya sedikit waktu untuk menjadi pecinta yang kau impikan. Oh, berikan aku sedikit masa, walaupun tak sempurna, aku kan coba. Walaupun tak sempurna, aku kan coba. Walaupun tak sempurna, aku kan coba. Wow, Aman Nasim dengan lagunya Cuba. Saya kira hari Isnin ni muziknya santai-santai macam tu, betul eh? Betul. Sihat ya, Aman? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Aman Nasim, lagunya Cuba, mungkin boleh ceritakan sedikit siapa di sebalik pembikinan lagu ini? Okey, di sebalik pembikinan lagu ini kita ada Arif Peter, kita ada Con, kita ada Ultraman dan juga saya sendiri. Okey, kalau kita lihat dekat belakang ni, pembikinan muzik ni di mana ni sebenarnya? Saya pembikinan ni kita buat dekat Korea. Wow. Dekat Seoul dengan Daejeon. So di satu view yang tempat pelancongan yang best lah, yang cantik lah. Kenapa pilih Korea? Kenapa tak negara-negara lain? Sebab lagu ni lagu sweet. Okey. So orang akan memandang, oh Korea, contoh orang yang melihat K-drama, contoh. So diorang akan rasa macam, oh Korea adalah tempat satu yang sweet. So saya fly ke sana untuk dapatkan vibe sweet tu. Jadi awak cuba menarik peminat-peminat K-drama menerusi lagu ini, betul? Betul. Okey, baik. Kalau kita bercakap mengenai lagu ini, telah pun 4 bulan diriliskan, betul? Telah pun 4 bulan dikeluarkan. Macam mana dengan penerimaan setakat ini? okey, penerimaan alhamdulillah dapat diterima dengan baik dan hopefully semua masih lagi keep support lagu ni and tolong dengar di semua digital platform dan juga di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe SUM Music juga untuk lagu ini. Ini adalah single yang pertama, yang kedua, yang keberapa tu? Saya pun tak ingat dah single ke berapa dah. Oh, dah ada beberapa single sebelum ni? Saya ada beberapa single sebab ada yang untuk OST drama juga dekat 3 sebelum ni. Baik, jadi genre macam mana tu yang Aman suka sebenarnya? Saya genre lagu saya lebih kepada pop lah benda tu. Dia santai sebab macam lagu contoh lagu Cuba ni lagu yang
yang kita dengar santai je. Dia memang untuk sweet bagi kepada pasangan kita sendiri, pasangan contoh you ada pasangan you sendiri kan. So benda tu random untuk semua orang. Saya kira lagu yang bersifat santai sekarang ni lebih mendapat apa kata orang perhatian dan juga permintaan anak-anak muda, sebab orang sekarang ni tak nak dengar lagu yang agak memerlukan kita untuk berfikir dan sebagainya. Okey, baik. Aman adalah seorang pelakon, juga seorang penyanyi. Jadi sebenarnya bidang mana yang Aman lebih suka, lebih minat, dan juga mungkin ada nak masuk bidang pengacaraan ke? Okey. Saya rasa dalam industri ni kita bukan try and error. Kita memang buat apa yang ada dekat sekarang ni untuk berlakon ke menyanyi ke. Kalau diberi peluang, why not? Untuk pengacara di TV. Kan. Producer kena dengar tu. Okey, baik. Di mana peminat-peminat Aman boleh cari Aman mungkin untuk mengikuti perkembangan seterusnya ataupun perkembangan peribadi dan sebagainya? Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke? Okey, jangan lupa untuk follow saya di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Aman Nassim, AMANNASSIM. Jangan lupa untuk juga subscribe COF Music YouTube untuk dengarkan lagu saya dan share kepada semua teman-teman anda dan juga kepada pasangan anda sebenarnya yang paling penting, sebab lagu ni lagu sweet untuk anda dan pasangan anda. Okey, baik. Aman Nassim, terima kasih banyak-banyak. Kami doakan apa sahaja bidang yang diceburi, insyaAllah semuanya akan berjaya ya. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Fatin kerana dengannya ada sesuatu mengenai kecantikan yang ingin dikongsikan. Jom kita bersama dengan Fatin. Itu dia tadi sedikit sebanyak kita dah kongsikan antara apa yang nak kita kongsikan sekarang ini berkenaan dengan kempen kecantikan inklusif. Dan bersama saya hari ini ada dua wanita yang serba cantik hari ini. Kita nak kenalkan, kita bersama dengan Nandini Balakrishnan dan daripada SIS Video Lead, dan juga kita bersama dengan Aina Maria daripada Sesmic TV Video Editor. Apa khabar? Baik. Okey, wanita hari ini dan juga wanita-wanita kecantikan tak dapat dipisahkan. Tetapi berkenaan dengan kempen kecantikan inklusif ni, Aina, kalau boleh dikongsikan dengan penonton, apa sebenarnya? Okey, jadi kempen kecantikan inklusif ni adalah kolaborasi bersama SIS, Seismic, JUICE dan juga Mashable Southeast Asia untuk mempromosikan kecantikan inklusif dalam industri kecantikan. Jadi platform kami menyediakan platform untuk mempromosikan inklusif kecantikan dan juga mengubah persepsi dan juga pandangan masyarakat terhadap industri kecantikan ataupun kita panggil standard kecantikan tu. Okey, selalunya apa antara persepsi macam kecantikannya daripada luaran, betul tak? Betul, selalunya persepsinya ialah kulit kita kena ceram, maksudnya nampak cantik, mata kena besar, hidung kena mancung. Itu. Saya pun sama, saya pet juga. Sebab tu kita ada dekat sini. Okey, tapi kita nak tahu jugalah kabarnya dalam kempen ni kita ada duta-duta juga. Jadi mungkin boleh kongsikan pemilihan dan juga kriteria. Ni favourite question saya. Okey, so sebenarnya kita orang bila nak start kempen ni, kita dah set dah, kita nak pilih pelbagai individu daripada pelbagai latar belakang supaya boleh dapat accurate representation, right? Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat TV ke, advertisement ke, sebanyak tempat kan, kita tak tengok individu yang saya rasa akan it's a accurate representation of Malaysians kan. So bila kita pilih, kita telah pilih ada pelbagai individu, ada yang ada kondisi pendengaran, kulit, psoriasis. Ada seorang one of our ambassadors, dia autoimmune disease survivor. So dia pakai crutch dengan kerusi roda. Ada seorang lagi ada kondisi rambut, orang yang daripada toner kulit lain-lain, tekstur kulit lain-lain. Sebab itulah kita nak tengok kan, bila kita kata kita nak promosikan kecantikan inklusif, kita nak tengok pelbagai orang. So bila rakyat Malaysia tengok, dia akan rasa macam, oh, I see myself in them. Ya, menariklah. Sebab apa tadi kita baru kongsi dengan Betty, yang mana setiap daripada kita ni ada kecantikan dan juga kelebihan sendiri. Dan ini salah satu inisiatif yang saya rasa sangat-sangat menarik. Sebab apa kita mengetengahkan kecantikan mereka yang mungkin kita nampak, oh kesian ataupun oh dia ada kekurangan. Sebenarnya tidak, dia ada kelebihan dan juga kecantikan. Tapi Aina mungkin boleh kongsikan juga sepanjang kempen ini daripada Mei ya. Mungkin ada juga cabaran-cabarannya yang dilalui. Memang cabaran dia sebenarnya cabaran dia ialah standard kecantikan tu sendirilah. Okey, betul. Sebab kita sebenarnya kena lihat
standard kita kena lihat kecantikan ni secara lebih meluas. Betul. So maksudnya Nadine boleh ceritakan sedikit lah. Macam Aina cakap tadi kan, saya expand lah. Macam bila kita kata seorang tu cantik, kita akan fikir, kulit kena cerah. Kulit tak boleh ada, kena flawless. Seorang selalu cakap. Lepas tu badan kena kurus je. Rambut kena panjang. Lepas tu smooth macam iklan shampoo kan. So bila kita tengok macam ramai kawan-kawan, ramai sekarang dekat atas social media kita boleh tengok. Dia cakap, saya dah finally embrace myself. Okay, maybe rambut dia kerinting. Tapi kan dulu kalau kita tengok orang rambut kerinting, cakap, rambut macam apa? Macam noodles. Kan? So kita takkan associate kecantikan dengan orang-orang macam ni. So itulah saya rasa bila kita cakap apa yang standing in the way of us all embracing inclusive beauty ni adalah standard-standard kecantikan yang saya rasa quite harmful juga kan, sebab it forces people to lighten their skin colour, macam and then maybe kena straighten rambut, padahal okey je kalau kita accept each other seadanya. Betul. Sebenarnya nampak orang kata kelainan itu pun kecantikan juga. Okey, bagaimana pula dengan orang kata industri kecantikan inklusif ini dapat membantu juga orang kata lebih memberi penjelasan ataupun pendedahan kepada orang ramai? Saya rasa industri kecantikan, mula-mulanya standard kecantikan itu sebenarnya saya bagi pendapat saya memang susah untuk ubah. Apa yang kita boleh buat ialah memupuk pemikiran masyarakat untuk ada persepsi terhadap standard kecantikan tersebut. Dan industri yang boleh mengubah persepsi ini adalah industri kecantikan. Jadi industri kecantikan boleh menghasilkan produk untuk semua orang. Contohnya untuk jenis kulit yang berbeza-beza kondisinya dan juga warna kulit. Jadi saya rasa memang industri kecantikan memberi peranan yang sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap standard kecantikan ni. Saya nak add, saya rasa silakan. Aina dah cakap industri kecantikan, saya rasa lagi satu industri yang saya rasa paling penting ialah apa yang kita consume kan, TV, internet kan, orang-orang yang kita tengok bila kita stuck in the traffic kan, like all the signboards and all that, itu sangat-sangat penting sebab itulah when ada this thing yang dia cakap dalam bahasa Inggeris selalu, when you see yourself reflected, you feel seen. So bila macam tu kan, saya rasa industri kecantikan dan industri media dan advertising memang kena sama-sama lah. To make people memainkan peranan to make sure that semua orang akan rasa accepted, seen, represented. Okey, mungkin ramai juga penonton yang dah tak sabar ataupun baru cakna berkenaan dengan kempen ini. Di mana mereka boleh dapatkan info-infonya, Nadine? Okey, senang je. Sebenarnya kita orang dah ada special page dah untuk tu. says.com/inclusivebeauty ataupun boleh je follow kita orang dalam atas social media, says.com on Twitter and Instagram. Okey, so far dia punya orang kata sambutan dia macam mana? Good lah, sebab ramai kita orang tengok kan, dia kata best lah, kita tak ramai orang yang buat benda macam ni sebab kita macam rasa kecantikan ni macam tak penting, ataupun dia selalu cakap kecantikan ni pasal wanita sahaja. Sebenarnya bukan kan, makeup, rambut, baju, semua benda. Lelaki pun akan ada macam orang kata stigma and like that feeling. So sambutan saya rasa okey kan. Jadi boleh terus ke website yang dikongsikan dan ini sebentar tadi, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka kerana sudi berkongsi berkenaan dengan kempen kecantikan inklusif bersama penonton wanita hari ini. Terima kasih Aina dan juga Nadine. Terima kasih Fatin. Terima kasih banyak-banyak. Baik penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bergabung semula bersama dengan Syira selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi untuk kata orang berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman dan sebagainya, Fatin. Ya, dan kita bercakap mengenai kecantikan, kita bercakap mengenai bahagia. Sebenarnya kita ada satu lagi perkongsian yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan kecantikan lukisan ataupun kreativiti ini. Apa kata kita saksikan santai kreativiti daripada Tasha. Ada yang menjadikan minat dan bakat dalam menghasilkan karya seni sebagai satu hobi di waktu lapang. Malah, ada juga yang menjadikannya sebagai satu sumber pendapatan harian. Berbakat dalam menghasilkan dan mereka karya seni lukis mewarna, Ko Teng Huat 60 tahun lebih selesa menggunakan peralatan cheese knife cutter dan palette knives sebagai salah satu teknik ketika mewarna. Lukisan saya semua ni saya pakai dengan cheese cutter dan ini palette knife. Saya tak guna brush. Dia boleh senangkan saya buat
painting dengan warna tebal. Dan warna tebal tu dan dia punya stroke besar tu, rasa dia suit to my character lah. Kalau you nak buat saya buat ini detail-detail tu, saya bukan yang detail. Bagi anak jati kelahiran Pulau Pinang ini, meskipun dirinya mula menceburi bidang seni lukis dan mewarna pada usia yang lewat, apa yang penting adalah minat yang mendalam dan usaha melakukan latihan. Saya aktif dalam bidang seni ini dalam tahun 2009, semasa saya umur 47. Saya tak pernah buat satu lukisan. Sampai 2009, saya jumpa satu golongan artis mereka painting. Saya tengok masa tu, saya nak buat painting baliklah. Menjadikan alam semula jadi sebagai sumber inspirasi bagi dirinya. Dengan menggunakan teknik mewarna sebegitu, dapat meluaskan lagi idea sekaligus dia bebas dalam menghasilkan pelbagai jenis lukisan yang pelbagai. Kita buat lukisan semasa kita ada semangat, dan lepas buat lukisan tu you nampak you punya lukisan, you enjoy, apa yang you buat lah. Kita enjoy ni pasal sebelum ini lukisan tak pernah ada dalam dunia ni. Ini pun kita buat, kita reka lah, kita cipta, kita buat sesuatu yang tak pernah ada dalam dunia ni. Dan I like to paint. Saya suka saya punya lukisan boleh auction untuk charity. Kita boleh dapat wang itu untuk kebajikan. Ternyata umur tidak menjadi penghalang. Semangat serta minat yang ditonjolkan lelaki ini sememangnya dapat dijadikan inspirasi buat sesiapa pun yang meminati bidang seni di luar sana. Wow, itu dia. Daripada hobi, kita boleh jana pendapatan. Daripada kita suka-suka je lukis, apa kata kalau kita jual kan? Macam Fatin sendiri, Fatin belajar seni betul? Susah ke nak hasilkan? Diploma. Susah ke nak hasilkan? Dulu saya pernah ada pengalaman yang mana dulu kalau kita assignment kita weekly kan, kita kena tampal. Jadi saya ada kawan-kawan yang hebat dalam seni halus ni, fine art ni. Memang tidaklah saya nak gantung sebelah dia. Jadi saya macam slow-slow je. Bila lecturer tanya gantung kan, memang kena gelak dekat situ. Sebab lukisan awak jadi tak masalahnya? Lukisan awak jadi tak? Dia jadi level saya lah. Sebab dia ni kan ada level sendiri, adalah level dia maksudnya. Sebabnya lukisan ni dia meluaskan, dia boleh guna banyak-banyak medium. Ada yang guna akrilik, ada yang lukis tangan dan sebagainya kan. Ini sebenarnya memang saya salute lah. Jadi sebab itulah saya bertukar kepada Meskom. Daripada seni bertukar kepada Meskom. Okey, baiklah, baik. kita harapkan penonton-penonton di luar sana dapat manfaat dari apa yang kita kongsikan pada hari ini. Dan esok kita akan kembali. Pasti ada yang ternanti-nanti untuk menu apa esok hari Selasa. Kita akan bawakan menu itik. Pelbagai menu itik. Saya tak makan itik tapi saya bertugas esok. Alhamdulillah. Saya boleh cuba esok. Awak boleh cuba dan saya pun boleh cuba. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Terus bersemangat dan ceria. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari